Saya tidak berhajat bercakap panjang, tapi saya lebih setuju usulkan supaya saudara setelah sedikit pengantar dari saya. Pengantar ni istilahnya muqaddimah. Kita ada juga pegawai daerah dan yang ketua majlis pandaran. Saya kena sebut dia orang sebab apa? Kalau dia orang tak pergi kerjasama, kerja saya di Port Dickson ni susah sikit. Projek lambat. Baik. Muqaddimah ni karya besar Abdul Rahman Ibn Khaldun. Kitab dia nama Muqaddimah. Jadi jangan keliru. Setengah bila saya kata saya bagi Muqaddimah saja, jangan bimbang. Karena kitab Muqaddimah itu dia 600 halaman. Jadi bila saya sebut Muqaddimah tidak semestinya pendek. Karena Muqaddimah kepada kitab Al-Ibar, sejarah, kitab sejarah dia itu adalah sangat panjang. Dan seperti saya tahu, dia ini dianggap mengemukakan treatise pemerintahan, sejarah politik yang awal. Kemudian bila Arnold Toynbee ini sejarawan terkemuka barat, menulis tentang dia sebut cyclical theory of civilization. Ini ada kaitan dengan apa yang saya sampaikan. Peradaban itu, civilization, rise and fall. Ingat tamadun itu terangkat, maju, berkembang, hebat dan jatuh merudum. Teori Arnold Toynbee ini dia panggil cyclical theory of civilization. Itu diilhamkan oleh karya besar Abdul Rahman Ibn Khaldun yang berjudul Muqaddimah. Walaupun kitabnya itu kitab sejarah. Apa kata Ibn Khaldun? Mula masyarakat ini seperti juga masyarakat Malaysia. Masyarakat ini masyarakat biasa, sama ada di pedalaman atau di kampung dan desa. Yang Arab dikata masyarakat Badawi. Jadi tamadun dia itu tamadun Badawi, tamadun desa, tidak banyak ilmu, tidak ada universiti, tidak ada sekolah, tidak ada prinsip governance yang kita kenal. Jadi disebut Umran Baydawi, nomadic civilization, tamadun orang-orang nomad. Nomad ini dia pindah randah, dia tidak ada satu kota yang berkembang maju. Baik. Tapi lama kelamaan ada spirit kerjasama, kekuatan, semangat baru, lonjakan baru, kesedaran baru untuk merdeka, untuk bina kekuatan sendiri, untuk tidak terus ceroboh kawasan mereka, baik oleh lanun atau penceroboh atau raja-raja di kawasan lain. Jadi ada this new esprit de corps dia bagi. Apa dia bagi esprit de corps? Semangat kekitaan, semangat perpaduan bau, esprit de corps. Jadi Ibn Khaldun mengatakan ini kemudiannya menimbulkan kesedaran baru untuk membangunkan kekuatan. Bagaimana boleh kita bangunkan kekuatan? Menimba ilmu, ada keyakinan, ada prinsip tata susila, ada semangat hormat menghormati. Jadi semangat di kalangan masyarakat itu yang disebut semangat asabiyah, semangat esprit de corps atau kekitaan. Nah, asabiyah ini dia ada yang positif, tetapi ada juga masalah kekitaan perkauman yang melampau. Jadi dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kalau kita itu dari satu kaum dan kita tak kenal apa arti keadilan, tak kenal apa arti kemanusiaan, zalim dan ganas, maknanya kalau saya Melayu, saya Hadi itu Hindu, itu okey. Ini maknanya satu sikap yang mengenepikan kemanusiaan dan keadilan. Itu juga dikatakan asabiyah. Tapi asabiyah ini dilarang, ditolak oleh Islam. Bila sahabat tanya kepada Nabi tentang asabiyah, Nabi mengingatkan mereka bahaya perkauman sempit
Kerana kalau orang itu mati dalam keadaan perkauman sempit, apa dia kata perkauman sempit? Sayang kepada bahasa tak ada salah, budaya tak salah, negeri tak salah. Tetapi kalau Melayu rasuah, okey, kawan-kawan Melayu juga kaya. Itu ciri asabiyah. Kalau orang India, kalau India tu jahat, okey, dia punya geng, kita punya kaum. Itu racism. Racism ini bukan maknanya membantu kau. Saya sebut India, Melayu, tak sebut Punjabi, dia kawan kita marah pula. Termasuk juga Punjabi. Sensitif tu. Baik. Jadi kalau benar ada semangat begitu, ini relevan dalam konteks kita bincang sekarang. Setengah orang tak kira. Ada orang cakap dengan saya, bila saya cakap di parlimen, saya kata ada orang tauke Melayu, airport dia dapat, pelabuhan dia dapat, semua tepung dia dapat, gula dia dapat. Mana boleh begitu? Kalau betul nak tolong ramai ribuan anak-anak muda yang boleh hidupkan syarikat, berkembang, bantu. Ada kawan ahli parlimen sebelah sana beritahu saya, Anwar, kawan-kawannya Melayu. Macam, jadi ciri perkauman itu ada. Jadi maknanya biar punggah kekayaan, biar rasuah, biar berbolot kekayaan negeri, asalkan dia Melayu, okey. Ini yang disebut asabiyah. Kalau betul sikap begitu, janganlah serius sangat. Semua dia tengok macam sokong kan, marah, saya tak tahu, ataupun terpegun, saya tak tahu, terpegun. Okey. Jadi kalau itu asabiyah kita, asabiyah itu Rasulullah SAW sebut mata maitatan jahiliyah. Mati dia tu mati jahiliyah. Apa dia jahiliyah? Era of ignorance. Orang yang jahil tentang kemanusiaan, jahil tentang akidah, jahil tentang akhlak, jahil tentang ilmu, dan jahil tentang tamadun. Anak muda harus mengerti ini, kerana tarikan perkauman itu terlalu kuat, terlalu tebal. Jadi kalau tidak dengan kekuatan keyakinan, conviction, dan knowledge dan kefahaman dan kemanusiaan, humanity, kita akan ditelan oleh arus itu. The battle dalam mana-mana negara yang disebut pembenturan dua aliran kefahaman, pembenturan ataupun juxtaposition atau pertembungan dua pahaman, ini berlaku sampai hari ini. Jadi ada orang kata, oh kalau gitu Anwar tak perlu. Tak, saya soal bahasa saya tak kompromis. Soal mengangkat martabat orang Melayu yang miskin di desa, nelayan, itu saya terus perjuangkan. Tetapi kalau ini bermakna membela nasib orang India yang miskin di Kampung Ijuk di Selangor, atau orang asli, atau orang Cina, kelompok-kelompok yang miskin, kita harus perjuangkan. Dia tidak rugi sesiapa. So dia battle, pertembungan atau juxtaposition of two trends dalam pemikiran ini berlaku. Jadi kata balik-balik Abdurrahman Ibn Khaldun, kalau asabiyah ini yang positif, kekitaan, esprit de corps, nak bangunkan masyarakat baru, lama-lama dia bangkit bentuk satu pemerintahan. Selalu generasi pertama dia bagus, katalah generasi Tunku Rahman, dia kira kemerdekaan, bangunkan negeri kita, jaga rakyat. Okay. Itu generasi awal, kata Ibn Khaldun. Generasi kedua dah selesai. Itu kena ingat, this is a challenge to the young, cabaran kepada generasi yang kedua. Ya. Generasi yang lama, generasi sudah mungkin sudah ada, generasi ketiga lah. Generasi kedua tu dah mula selesai. Dah selesai projek, kontrak, tanah, balak, semua dia ingat ketapak dia. Jadi ambil. Kalau akibat balak itu rumah orang miskin hanyut, itu tak kira, saya ada kuasa. Ya.
Ini jadi masalah. Ada saham, saya ada pemerintah, saya menteri, saya parti berkuasa, saya dapat mandat, I do what I like, people support me. Okay, how do you know that people do support you? If they don't, you beli them, you bayar duit. Jadi oleh demikian, mula retak idealism tidak ada lagi. Generasi pertama ada idealism, ada esprit de corps, ada cita-cita, we want to build a new state yang merdeka, yang bebas, yang adil. Itu jadi slogan dia. Kita kata, Tunku Rahman kata, merdeka Persekutuan Tanah Melayu 31 Ogos 1997. Negeri Tanah Melayu yang merdeka dan berdaulat, yang liberal dan demokratik, yang adil kepada semua bangsa-bangsa. Pasal itu dia tak sebut suku kau, semua bangsa-bangsa. Itu jaminan Tunku Rahman. Apa dia? Kenyataan idealisme. Second generation, negeri ini bisa pertahankan ketuanan Melayu. Dah lagi sikit kan? Kalau betul ketuanan Melayu, saya tak marah saya. Tapi ini puampak. Macam ni kita habis wampak semua, balak saham, projek semua, kita mesti jaga orang Melayu kita ini. Jaga dia. Ini sebabnya anak muda harus kritikal, harus berfikir. Tak semestinya dengar saya, tak. Criticize. Itu yang disebut tentang critical thinking. Dalam Quran tak pernah terlepas ulul albab, afala taqilun, afala ta'lamun, mana berilmu, berfikir, semua disebut ulang kali untuk memastikan jangan ada tukang ngangguk kerana syekh itu pakai jubah, ada janggut, ada serban, lagi besar lagi betul. Tak. Dia nilainya itu pada kekuatan akidahnya, keyakinannya. Sebab itu tidak dibedakan kaum, warna kulit. Baik, balik Ibn Khaldun, second generation sampai ke third generation, idealism hilang. Semua masuk politik, masuk NGO, masuk mana-mana persatuan untuk jadi kaya, senang, terkenal. Semua nak kaya. Jadi ini ada kelompok rebut kekayaan. Rakyat, nelayan, peneroka, pekerja, semua disisihkan, diabaikan. Jadi saudara, berlakulah apa yang dikatakan. Dari Umran Baidawi naik jadi binaan tamadun baru Umran Hadari, sampai ke generasi 3, generasi keempat mula luntur. Okey, mula lemah, mula hancur. Saudara dan anak muda sekarang di peringkat mana? Tentunya tidak peringkat idealism. Kerana hari-hari bicara rasuah. Dengan Adam tadi cakap soal rasuah, dan rasuah bukan satu orang, the system. Hari-hari baca surat khabar 1MDB, saya bangkit 1MDB, sekarang ni 1DNB, sama saja. Orang lain, pemimpin silih berganti, samun sama berganti, kerajaan pun begitu juga. Saya bukan datang nak pertahankan semua dalam Pakatan Harapan, tapi saya nak saudara orang muda, kalau bersama dalam perjuangan, kritikal, termasuk kepada pimpinan-pimpinan keadilan sendiri pun, then you put them dalam garisan yang benar. Kalau tidak, mari saya tunduk, boleh tak jadi ahli majlis, boleh tak jadi ketua kampung, boleh tak jadi calon. Saya nak bagi cermin besar, tengok depan, tengok tu, mesti ada calon, mesti ada ahli majlis. Tapi kalau nawaitunya itu jahanam kita. Dapat jadi calon, okey. Tak dapat jadi calon, kita menentang presiden dan parti kerana tidak sesuai dengan perjuangan. Ini masalah ya. Ingat, kita pun ada pemimpin-pemimpin yang begitu dulu, sama-sama berjuang, bertarung, kena tear gas, lagi kena pukul dan sebagainya, ada yang kena tahan. Lepas tu
jadi pembesar, ada jawatan-jawatan yang amat berhormat, kerja, kumpul kekayaan untuk diri. Bila kita tegur jangan korup dalam parti ini, terus kita tidak setuju kerana keadilan ini tak ada prinsip, dia hanya nak jaga Anwar saja. Jaga aku dapat apa? Aku bukan menteri pun tak dapat. Masih baiklah orang Port Dickson ni baik, dia sokong aku jadi ahli parlimen. Udah terbalik dengan aku sekali. Jadi saudara, ini kena ingat. Apa dia teorinya? Ibn Khaldun. Siapa yang kupas kemudian? Arnold Toynbee. Apa dia kata? Idealism, values, nilai, akhlak mesti kita pertahankan. Nak berjuang, kalau tak ada nilai, kalau faham perkauman, tidak ada rasa kasih sayang antara satu sama lain, salah tempat saudara. Jadi kena kekalkan semangat dan idealism ini. Saudara, dalam generasi yang tercabar hari ini, kekayaan negeri ini di antara negeri paling kaya di Asia Tenggara. Balak banyak walaupun hilang. Minyak melimpah, masuk gas, kelapa sawit, industri dan tenaga kerja. Penguasaan bahasa Melayu, bahasa Inggris. Kerana dengan bahasa Inggris dapat penyesuaian dengan syariat-syariat internasional. Bahasa Tamil, maka jaringan dengan sejarah dan juga peniaga-peniaga terutama Tamil Nadu meningkat peluang. Bahasa Cina, penguasaan bahasa Cina membantu kita kerana saluran dan jaringan ekonomi dengan negara Cina. Sebab itu kalau di Amerika Syarikat, apa bahasa utama? Inggeris. Bahasa kedua yang popular bahasa Cina dan bahasa Sepanyol di Amerika Syarikat, kerana dia tahu bahasa Inggeris itu utama, tetapi penguasaan bahasa Cina itu akan beri economic advantage. Kita bahasa Cina no, why? Cina. Ya. Kita pemikiran kita lapuk. Saya tak kompromi. Kalau saya lihat kadang-kadang dalam majlis orang Cina, orang India kurang fasih bahasa, saya tak suka. Saya nak dia menguasai dengan baik. Tetapi penguasaan bahasa lain itu membantu kita, termasuk Inggris, Cina, Tamil, Arab, Perancis. Itu semua menjadi kekuatan tambahan. Okey, baik. Apa kita harus lakukan sekarang? Ya, yang berani betul jadi mencadat belilah. Yang kurang berani doa je lah. Tapi kalau orang muda jawab kurang berani, susah lah ya. Baik, sekarang orang muda ni ukurannya apa? Umur ya. Tetapi ada orang muda yang korup ya. Tak pernah lupa orang muda yang korup. Ada. Saya pernah lagi masa saya Universiti Melaya, seorang pegawai BPR, masa tu belum SPRM. Bukan korup ni, you ingat? Bukan penyakit kurap, bukan kurap. Okey, corruption. Tapi you tahu corruption, dia RM50 corruption. Kalau 500 juta commission. Corruption tu haram, commission tu halal. Itu yang jahanam negeri ni. Ya. Tengok orang yang dapat ambil 1 bilion, 2 bilion, semua lepas. Susah lah kau nak kenal pun. Ya. Saya selalu cerita, saya dengar di parlimen saya sebut, saya di penjara. Kamu angguk ingat senang. Saya dari penjara macam okey. Seksa kata tak. Dia masa saya di penjara dia okey. Nampaklah sedih sikit. Saya okey. Dia bila nak penjara dia tu Allah sial. Adalah juga sikit ni tak ada. Penjara ya okey. Relax. Buang. Baik. Saya kan mesti kena pukul, lebah mata, cedera. Okey lah. Tapi kes saya satu dunia tahu. Okey. Kebetulan lah satu dunia tahu. Tapi saya masuk penjara. Sekali bila berjalan nak pergi jumpa peguam, selisih dengan budak muda umur 16 ke 17, mata lebam belah kiri juga. Jadi saya tentu simpati Allah, kesian. Jadi selalu pegawai penjara tu tak bagi saya cakap dengan siapa, saya kata saya nak tanya si dalam. Okey.
Ni pasal apa ni? Sikit je tu. Apa sikitnya? Ambil apa? Saya ambil jeans. Dia pergi ke satu kompleks, beli belah, curi jin. Bukan jin Afrik, tu jin. Ni Presiden masuk ke Thailand sebab beberapa hari ni. Pemilihan bila? Dah menang. Oh. Ni betul. Jangan dia menang tempat petani, menang tempat petani ya. Janganlah ugut orang lawan. Pasal dia buat macam ni. Dia ambil gambar dia dengan Ibrahim 34. Jumpa ni lawan. Tak boleh lah macam tu. Tak ada. Okey. Tak apa. Memang ada. Okey. Baik. Jadi bila dia jawab, saya kata buat apa curi jin? Dia menyesal lah tu. Okey. Keluarga miskin. Okey. Berapa lama di sini? Dia kata 6 bulan. Saya bilang 6 bulan. Curi jin 6 bulan. Bukan hukuman jam 6 bulan. Dia tak ada lawyer. Jadi kes itu tertangguh. Can you see? Is this justice? Ini keadilan kan kita? You boleh diam. Mungkin adik, mungkin abang kita, mungkin keluarga kita, tapi betul dia salah, memang salah. Tapi mau sabah ke curi satu jin, seluar jin 6 bulan, belum lagi kes mahkamah. Orang yang rompak puluh juta, ratus juta, selesai. Tan Sri Tun. Dah, bukan saya cakap Tun. Janganlah you ni. Ramai Tun lain. Baik. Jadi ini keadaan dia. Oleh sebab tu saya kata kena ada kekuatan. Kena ada dasar perjuangan. Ya. Kalau orang muda anggap orang muda saja, ada. Tapi sokong rasuah. Dia kata tak, kita lawan rasuah, kita nak tolak azam baki. Tapi yang rasuah depan mata kamu, pemimpin kamu sokong, okey. Ada orang pernah jadi pemimpin, baik ketua menteri ke, menteri besar ke, menteri, perdana menteri ke. Tengok aja laporan Pandora Papers. Tengok saja charge yang banyak di dalam mahkamah. So kita kena jaga je. Ada orang kata saya tidak toleran. No. Nak rangkul semua. Siapa nak bantu kita bantu semua. Tapi kita kena tahu. Ini yang katakan critical thinking. Jangan pakai bicara. Tadi saya dengar Adam kata, perjuangan ini pelaksanaan kata-kata. Kalau tidak dikutuk dalam seperti mana Al-Quran. Lima taqulu ma la taf'alun. Jangan kamu bicara apa yang kamu tidak yakini dan laksanakan. Jadi sebab itu saya ajak saudara perkuatkan tuntutan kalangan muda. Dia muda ini selalu di-associate dengan idealism. Pasal orang tua ni banyak agak compromise. Itu pertimbangan saya ni apa isteri saya kata, saya anak saya macam mana. Dia banyak pertimbangan dia. Orang muda ni patut idealism dan ethical values. Tapi kalau anak muda dia tak ada ethical values dan idealism, mengapa kita nak sekongkol dengan mereka? Mengapa yang kita umpamanya, saya bukan nak kata mana-mana spesifik, kalau kita berjuang ya. Sebab itu saya kadang-kadang ingatkan, korupsi di Malaysia ini bukan soal azam baki seorang, it's systemic. Macam mana 1MDB boleh berlaku? Kerana SPRM lemah, penguasaan polis lemah, badan kehakiman lemah, dan pemimpin-pemimpin bersekongkol, termasuk golongan pemuda yang menyokong parti yang sedemikian. Jadi oleh demikian, akhirul kalam saya nak sebut di sini tentang keperluan saudara usahakan lebih.